kepulangan yang berharga di kaca televisyen. Dia banyak mendidik dan banyak memberi kesedaran kepada kita lah. Penyampaian yang disampaikan sangat berkesan. Setiap orang yang dengarnya akan cuba untuk mengamalkan apa yang disampaikan. Tsunami terbaru dunia dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung surah An-Nahl, muka surat 320, baris 3 daripada bawah, ayat 113. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzab wa hum zalimun. Dan sungguh telah datang akan mereka itu, yakni ahli Makkah itu, oleh Rasul pesuruhnya daripada kaum kerabat mereka itu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dusta mereka itu akan dia. Dalam Quran Tuhan kata apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Depa kenal Muhammad ni macam mana depa kenal anak-anak depa. Pasal Nabi Muhammad lahir dalam kampung depa, Nabi Muhammad membesar dalam kampung depa, Nabi Muhammad akhlak mulia diketahui oleh depa semua. Maka tidak jadi masalah sepatutnya untuk depa nak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sebut benda ni dalam Quran. Tuhan kata walaqad ja'ahum rasulun minhum, dan sesungguhnya telah mai kepada depa satu rasul daripada kalangan depa, bukan orang luar. Tak sepatutnya depa tolak. Fakadzabuhu, tapi depa mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhahumul azab, maka kerana itu Allah buat mai azab kepada depa, wa hum zalimun, sedangkan depa zalim pada diri depa sendiri. Maka ambil akan mereka itu oleh azab dunia, yakni dengan kemarau panjang, dan dikenakan kepada depa azab dalam bentuk lapang. Dan akhirat nanti depa yang sampai kesudah tak mau nak terima Islam, tak mau terima Nabi, tak mau terima Allah Subhanahu wa taala, akhirat nanti depa ke neraka. Dan mereka itu zalim sekalian akan diri mereka itu dengan membiarkan diri mereka itu kena azab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis hasan riwayat Ibnu Majah, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, anak Sidina Umar, dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mai di depan sahabat-sahabat Muhajirin. Nabi bersabda, ya ma'syaral muhajirin. Nabi kata, wahai orang-orang Muhajirin. Orang Muhajirin maksud apa tuan-tuan? Orang Mekah yang mai ke Madinah. Khamsun, Nabi kata ada 5 benda. Idza betulitum bihin, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tes hampa dengan 5 benda ni. Lepas tu Nabi kata, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, tapi aku minta berlindung dengan Allah supaya hampa tak kena tes dengan 5 benda ni. Yang pertama, lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja'. Nabi kata yang pertama, apabila benda fahisyah, benda keji, benda kotor, zina misalnya, dia masuk dalam fahisyah. Apabila zina menjadi amalan penduduk itu, penduduk negeri itu, tidak cukup dengan depa ni berzina, depa yu'linu biha, i'lankan pula perbuatan zina tu. Hari ni tuan-tuan, dia ada, Nabi kata ni dia ada. Facebook tunjuk. Dia buat benda cemar, dia buat benda keji, dia buat benda kotor, dia rakam, dia upload dalam Facebook. Hari ni, bila berlaku keadaan ini, kata Nabi SAW, 1400 tahun dulu, Nabi kata, kalau berlaku keadaannya macam ni, fasha fihimut ta'un wal auja',
Nabi kata tunggu. Allah akan buat mai balasan kepada kaum yang buat benda macam ni. Allah buat mai ta'un, maksudnya satu wabak yang epidemik, satu wabak yang merebaknya tak boleh kawal. Bila mai benda ni, taulah ini balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atas benda yang Nabi sebut tadi. Orang buat benda keji, bangga dan i'lankan kekejian itu. Allah akan buat mai satu penyakit wabak, wal auja', dan juga kebuluran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, lam yanqusul mikyal wal mizan. Nabi SAW kata, apabila para peniaga dalam masyarakat itu tipu dari segi sukat dan timbang, illa ukhidhu bis sinin. Nabi kata melainkan Allah akan buat satu kemarau yang akan memberi azab kepada mereka semua. Wasyiddatil ma'unah, dan bukan sahaja kemarau, bahkan mereka akan dikenakan satu catuan dalam hidup, catuan. Wajawri sultan alaihim, dan Allah akan buat mai pemerintah yang jahat, yang tak ambil berat tentang hal ehwal rakyat. Mereka merupakan pemerintah yang selfish, pemerintah yang penting diri sendiri, yang penting mereka kaya, yang penting mereka ada duit. Rakyat nak hidup merempat, rakyat nak susah, itu hampa punya pasal. Itu adalah bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim. Apabila manusia duk lari daripada bayar zakat, illa muni'ul qatra minas sama, melainkan bila ramai orang duk lari daripada bayar zakat, Allah akan menegah ayam daripada turun pada langit. Walaulal bahaim lam yumtaru. Nabi SAW kata Allah akan tahan hujan tak bagi turun kalaulah tidak kerana Tuhan kesian dekat binatang ternakan, Allah akan stop hujan. Tapi oleh kerana kesian ke binatang al-bahaim, binatang ternakan, maka Allah turunkan juga hujan, walaupun Allah marah kepada orang-orang yang duk buat dosa ni. Yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahdar rasulih. Dan apabila manusia semakin nak rongkai perjanjian dia dengan Allah dan dengan Rasul, dia berjanji dalam semayang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang janji dengan Tuhan, kata sesungguhnya semayang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku tak ada pasal lain melainkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis semayang bukan kerana Allah dia buat semua benda ni, dia buat ni kerana manusia. Apabila dia rongkai janji yang dia buat dengan Allah, illa sallatu alaihim aduwan min ghairihim, Allah nanti buat mai bala dalam bentuk orang luar mai pegang kuasa dalam negeri kita. Akhirnya dia memerintah kita, kita jadi kuli batak dia. Yang kelima, fa akhazu ba'dha ma fi aidihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Apabila a'immah, apabila pemimpin negeri dilantik untuk menjadi pemerintah di dalam negeri tapi tidak mau menjalankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW kata apa? Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Dan apabila a'immah ni pemimpin negeri, mereka tidak ambil serius dalam hal nak menegakkan hukum Allah, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, bahkan mereka nak pilih-pilih nak pakai hukum Allah ke nak pakai hukum manusia. Mereka nak pilih-pilih. Pasal apa nak pilih? Pasal dalam hati ada rasa hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Apabila jadi keadaan ini, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, Allah akan jadikan sama-sama manusia ni hidup di dalam kesusahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kemarau ni dia adalah azab daripada Tuhan. Tak kira kata kemarau zaman Nabi Yusuf 7 tahun ataupun kemarau yang kena
Di Mekah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setahun tak kira. Kemarau itu azab. Sudahlah ayat yang kita baca tadi, dia cerita Allah Subhanahu wa taala buat mai balak dalam bentuk kemarau di Mekah sehingga setahun tidak turun hujan sikit pun. Sehingga Abu Sufyan mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi doa supaya stop kemarau ni. Buat mai balik hujan. Pasal dia tak boleh tahan dengan kemarau yang berlaku. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah." Maka makanlah olehmu daripada barang yang direzekikan kepada kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang kata Tuhan. Dia beritahu apa hangpa kena buat. Dia beritahu kalau hangpa tak buat nanti macam ni punya benda nanti kena. Lepas tu dia habang pula. Dia kata fakulu mimma razaqakumullah. Makanlah apa yang Allah bagi rezeki pada kamu. Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan syukur olehmu akan nikmat Allah dengan kamu guna akan nikmat itu pada taat Allah Subhanahu wa taala. Syukur ni maksud dia apa? Satu, mulut kata alhamdulillah, syukur. Yang kedua, Allah bagi kat kita tenaga, guna tenaga ni untuk taat perintah Allah. Itu syukur. Dan jangan kamu guna akan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu pada melakukan maksiat kepada dia. Dan dia kata itulah yang dinamakan dengan kufur nikmat. Dia kata di sini, firman Allah, "Innama harrama 'alaikumul maitah wad-dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi." Yang diharamkan itu ialah apa dia? Bangkai. Bangkai maksud dia apa? Natang mati tak sembelih cara syarak. Kalau sekalinya disembelih oleh orang bukan Islam, sembelih ke? Dia kata ni ayam sembelih. Siapa sembelih? Orang bukan Islam sembelih. Tak halal. Maka ayam itu bangkai. Syarat dia apa? Ayam disembelih dengan cukup syarat dia oleh penyembelih Islam. Dan diharamkan makan darah yang mengalir. Dan dia kata diharamkan juga kepada mereka ni semua makan daging babi. Tak boleh. Oh, kacau tuan-tuan. Dengan babi ni dalam Malaysia ni memang besar punya problem. Bahawa ni dia ada isu apa? Beruih cat. Kan? Beruih cat. Mai abang kata beruih tu buat daripada bulu babi pula, lompat habis kita ni. Balik duk belek ni bukan tekat beruih cat, sampai beruih diri pun duk belek, tengok. Pasal apa? Si orang Melayu dengan babi ni, ya Allah tuan-tuan. Dengan rasuah dia boleh makan. Dengan babi ni dia tak boleh. Oh, dengar babi ya ludah yang kering hangkong. Ludah ni tuih sampai kering hangkong ni. Pasal apa? Pasal balik bayar. Tapi rasuah merambut elok tengok. Tak ambil tak boleh. Orang kita ni boleh haram sama haram saja. Babi ni dalam keadaan darurat diharuskan makan. Rasuah ni darurat tak boleh makan. Kan? Macam itulah kelirunya kita ni. Dia kata dan diharamkan makan babi dan binatang yang disembelih bagi nama suatu yang lain daripada nama Allah. Orang Islam sembelih, tapi dia pergi sembelih kambing ni atas nama tok keramat apakah? Firman Allah, "Faman idturra ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim." Maka barang siapa yang dalam keadaan sangat lapang, yang kalau sekiranya dia tak makan benda yang disebutkan sebagai haram ni, dia boleh mati, maka tiada mengapa dia makan dengan syarat makan itu ala qadar, jangan sampai kenyang. Kan di negeri orang putih biasa jadi, mereka naik kereta 4 orang, musim salji tebal, salji tutup kereta mereka trap, mereka terperangkap di bawah timbunan salji yang kemudiannya jadi ais. Mati seorang sampai tinggal seorang. Dia yang seorang tak mati lagi. Dia nak hidup macam mana ni? Span bangku kereta makan dah. Tengok steering ni nampak balut dengan leather, dengan kulit kuah ni sedap sikit gerik. Leather tu pun nampak duduk sakit perut, tapi tak mati. Allah nak bagi dia hidup, tak mati. Dah dia tengok telinga kawan dia nampak macam kopok. Boleh tak boleh dia ambil telinga kawan makan. Ini situasi dia. Siapa yang ditakdirkan Allah hidup dalam keadaan darurah,
dalam keadaan darurat. Darurat ni maksud apa? Kalau tak buat benda tu mati. Dia ni dibenarkan wala baghin, tapi tidak boleh melampau. Tak boleh koyak telinga makan sedap lagu nak ambil telinga lagi nak makan. Tak boleh. Dia boleh makan sekadar, boleh extend. Nak mati ni Allah yang tahu, tapi kita tak tahu. Pada perkiraan kita, kalau makan ni boleh extend buang sehari lagi hidup. Dibenarkan dekat tu ya. Tak boleh bila makan sedap nak makan lagi, tak boleh. Yang tu yang dimaksudkan dengan ayat apa? Ghaira baghin. Dan wala adin, dan tidak sengaja. Tak sengaja ni banyak jadi kat kita hari ni. Kita tak tahu. Kita percaya kepada logo. Makanan ni ada logo halal. Kita percaya. Kita makan. Ditakdirkan benda tu tak halal. Kita masuk dalam ayat wala adin. Kita bukan sengaja pergi makan benda tak halal. Kita percaya dengan logo itu, maka ini dimaafkan. Dia kata fa innallaha ghafurur rahim. Maka makan ia akan suatu yang ditegah itu pada kadar untuk pelihara nyawanya sahaja. Maka bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni lagi amat kasih sayang akan sekalian hamba-Nya. Sekira-kira tiada diberati yang tidak kuasa. Beyond kita punya kontrol, kita tidak akan dipertanggungjawabkan. Beyond kita punya kontrol. Mai depan kita ada logo halal, kita percaya, kita ambil makan. Lebih daripada tu bukan kita punya kontrol. Ada orang dia nak semayang, ambil wallet buah depan tu, mayang, bangkit-bangkit pada sujud, wallet tu sudah tak ada. Allahu Akbar. Orang marah dia lah. Kita jangan pergi letak depan tu pasal apa? Hantarlah dalam tu dengan duit, dengan apa semua. Boleh tak boleh aku. Dia kata aku raplah, aku tak boleh. Aku duk ingat ni duit ni. Dia kata tah ke dia dah pi dekat toki babi mana ke apa. Toki babi tu duk potong babi dengan tangan darah, duk pegang duit. Aku tak boleh dah. Aku tak mau duk ada kat badan aku tu sebab aku bawa depan. Adakah Islam suruh sampai macam tu? Duit ni sifat dia bergerak. Kita tak boleh kontrol duit ni duduk dalam kalangan orang Islam saja. Dia boleh duduk pagi tadi duduk dalam poket kita. Saat lagi dalam pukul 9 dia boleh duduk ada di market Cina. Saat lagi nak main maghrib, main balik dalam masjid ni, dia main balik duit tu. Jadi dia dah ronda habis rata tempat dah. Siapa pegang tangan kawan tu macam mana, bukan hal kita nak pergi fikir benda ni semua. Islam tak suruh. Islam kata apa? Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata inna dina yusrun. Agama yang Allah bagi dekat hampa ni mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah orang yang saja duk tafsir agama ni bagi jadi susah illa ghalabah, melainkan dia akan rasa agama ni menewaskan dia. Akhirnya dia kata susah dengan agama ni. No, agama tak suruh buat macam hang buat tu. Hang yang pergi tafsir agama bagi jadi susah macam tu, yang akhirnya hang rasa agama ni menyusahkan hang. Bukan agama susahkan hang, tafsiran hang yang menyusahkan hang. Firman Allah, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kazib hadza halal wa hadza haram. Yang ni baik-baik dengar. Dan janganlah kamu kata bagi barang yang sifat oleh lidah kamu akan dusta itu, ini halal dan ini haram. Itu dia Tuhan pesan. Jangan suka hati kata ni benda ni halal haram, halal. Jangan suka hati kata. Kalau kita tak tahu, kita jangan duk jatuh hukum haram. Bila orang ke orang, hampa jangan duk makan mi kuning tau. Mi kuning ni semua haram. Jangan. Siapa yang kata mi kuning haram? Dia tak mau makan mi tu dia punya pasal. Tapi jangan pergi duk abang ke orang semua kata mi kuning haram. Sebab halal haram ini hukum Allah yang tentukan, bukan kita tentu. Kalau benda tu mata tengok kata halal, halal. Jangan pandai-pandai piduk mengharamkan benda halal. Ini maksud ayat ni. Dan masyarakat kita ni berapa banyak macam ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Zaman WhatsApp ni, dia masuk main ni bergenuak. Tu dia pada muka. Dia masuk main ni dalam WhatsApp ni,
ya Allah, hak nu haram, hak ni haram, hang jangan pergi tang tu, hang jangan makan benda ni duk abang ni. Dia lebih daripada Tuhan duk mengharamkan benda-benda ni. Sedangkan haram halal ni Allah yang tentukan. Di Malaysia ni kita sudah ada satu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ni. Mereka ada satu bahagian di dalam jabatan ini, bahagian halal dan haram. Mereka dibayar gaji untuk pergi cek tempat-tempat yang minta sijil halal. Tidak ada hanky-panky dalam soal sijil halal JAKIM ni. Ada logo tu, tengok expiry date dia masih lagi hidup, bismillah makan. Sudah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sudahlah perangai orang Melayu ni tinggal buang. Kita ambil perangai orang Islam. Ayat yang kita baca ni, Allah nak bagi tahu kata kuasa untuk halal dan haram itu adalah kuasa Allah, dan Allah bagi warning. Dan jangan kamu kata bagi barang yang sifat oleh lidah kamu akan dusta itu, ini halal ini haram. Jangan suka hati mulut piduk sebut ini halal ini haram. Sebab halal haram itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi satu yang tiada halal akan dia dan tiada haram oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dia. Tuhan dah kata halal, halal. Tuhan kata benda itu haram, haram. Kita tidak boleh menghalalkan benda haram dan tidak boleh mengharamkan benda halal. Firman Allah, litaftaru 'ala Allahil kadzib. Supaya kamu berbuat-buat atas Allah Ta'ala itu akan dusta. Kita dusta atas nama Allah. Allah kata benda tu halal. Orang dah mengesahkan benda tu halal, kita pergi dusta atas nama Allah, kata benda halal itu haram. Jangan, Tuhan kata jangan buat lagu tu. Dengan nisbah demikian itu kepada Allah. Bila kita kata benda ni haram, haram ni kuasa Allah yang menentukan haram dia. Kita menggunakan nama Allah untuk mengharamkan benda yang sebenarnya halal. Kita berdusta atas nama Allah. Firman Allah, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun. Bahwasanya segala mereka yang berbuat-buat atas nama Allah Ta'ala akan dusta itu, tiada akan dapat menang mereka itu di akhirat dan tiada dapat syurga. Orang yang hidup bohong atas nama Allah, Tuhan kata apa? Mereka ni tak akan dapat syurga di akhirat esok. Pasti dia dusta atas nama Allah. Demikian hal dilarang keras kita berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Nabi. Ini semua cari penyakit di hari akhirat esok. Tetapi sebaliknya, kerugian, yakni mendapat neraka. Orang yang duk tipu atas nama Allah, duk tipu atas nama Nabi ni, esok rugi. Pasal apa rugi? Pasal kena masuk neraka. Firman Allah, mata'un qalil. Bersedap-sedap sedikit sahaja di atas dunia. Atas dunia ni syok saja. Kita create satu message palsu, tembak masuk dalam WhatsApp. Orang pakat duk viral apa yang kita start ni. Dia berdusta. Dia jawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala esok, walahum azabun alim. Dan bagi mereka itu azab yang sangat sakit di hari akhirat esok. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl. Wallahu a'lam. So kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika. Pada malam ini suatu yang menarik perhatian saya ialah ulasan Ustaz berkenaan dengan realiti yang berlaku di dalam masyarakat tentang persoalan halal dan haram, terutamanya dari segi makanan. Dan dia ni saya suka sebab cara penceritaan dia. Dia mentafsir tapi olahan dia macam bercerita. Maka orang suka dengar.